Ia adalah jalan-jalan yang membawa kita sampai kepada tempat yang sama. Kita kena anggap gitulah. Jangan anggap ini sebagai suatu perkara yang pecah belah, yang menampakkan umat Islam ni tidak bersatu. Mana hak ni boleh beza pendapat, tak apa. Ada perkara yang tak boleh beza pendapat. Ada perkara yang boleh. Hak mana boleh tu kat kita kena terima lah. Walaupun kita berasa tak sedap, kita berasa tak sesuai dengan kita. Inilah Ibnu Abbas ni. Dia kata walaupun kamu tak suka. Sebab apa dia faham begini? Dia faham daripada tu peristiwa Nabi SAW tu, sahabat-sahabat dia pergi buat kerja haji kan. Lepas pada tawaf tu Nabi SAW pun suruh buka ihram. Suruh buka ihram, suruh umrah. Sebelum pada tu lagi. Lepas tu tawaf, lepas suruh buka ihram. Tak ada sa'i, tak ada gapo. Situlah dia pegang. Padahal orang lain kata itu khusus untuk sahabat saja. Berapa banyak ada yang kita jumpa sebelum pada ni menyebutkan bahawa itu khusus untuk sahabat, bukan untuk orang kemudian. Tapi Ibnu Abbas tu pakai lagu tu lagi. Imam Ahmad yang kata boleh buat lagu tu pun dia kata tidak lagu Ibnu Abbas ni. Tidak. Mana kalau orang buat umrah lepas pada tawaf dia kena bersa'i lah. Kena bersa'i. Lepas tu bila akhir sekali di Marwah tu gunting rambut ataupun cukur, itulah baru habis. Tidak kata tawaf itu dengan tawaf saja selesai dah. Tidak. Sebab itulah orang bantah pendapat Ibnu Abbas ni. Kalau nak kira mahilluha ilal baitil atiq, mana baik saja sampai ke baitil atiq itu dia sudah boleh halal. Dalam ayat tu tak kata selepas tawaf, bila saja sampai tempat buka ihram dia ataupun masa buka ihram dia, bila sampai ke Baitillah. Bila sampai ke Baitillah apa yang tak boleh buka? Kalau nak kira ayat tu tidak ayat selepas tawaf ke apa, tak ada ayat. Macam mana Ibnu Abbas boleh faham selepas tawaf? Kalau nak kira ayat tu zahirnya, kalau kita nak pakai bila saja sampai ke Mekah boleh buka dah ihram walaupun tak tawaf lagi. Kalau nak kira. Sebab tu orang lain tak boleh terima. Tak boleh terima. Yang dia kata baru selepas buka selepas tawaf tu baru boleh buka ihram, dia tengok Nabi SAW suruh tu lah, dia dah pegang hak tu. Sedangkan orang lain kata itu untuk sahabat-sahabat saja, untuk tahun tu saja, bukan li'abad, bukan buat selama-lamanya. Inilah pendapat jumhur ulama. Dan yang Sayyidina Umar, Sayyidina Osman larang buat lagu ni lah. Larang tu, dia larang buat ni. Baiklah. Ini bab harus menggunting rambut. Orang yang buat umrah harus menggunting rambut. Harus. Tidak wajib cukur. Yang ni apabila buat ibadat umrah ataupun haji, bila selesai tu akhirnya cukur rambut ataupun gunting itu, gunting rambut ni tidak harus, boleh. Cukur itu tidak wajib. Walaupun cukur adalah lebih afdal lagi. Bagi orang yang melakukan haji tamattu', dia gunting lebih baik. Bila dia selesai melakukan umrah tu, dia gunting saja, bukan cukur. Sebab kalau cukur lepas pada dia buat haji pula, lepas pada tu nak buat agama dia dah, tak ada dah lah, dah bukan cukur habis dah. Sebab tu yang eloknya dia gunting saja. Cukur tu apabila dia selesai buat haji. Begitu. Berkenaan dengan orang yang melakukan haji, berkenaan dengan orang yang melakukan haji tamattu'. Tapi bagi orang yang melakukan umrah saja, memang cukur lebih afdal. Bila dia lepas tawaf tu dia bersa'i, selesailah. Cukur lebih afdal. Tapi kalau dia bergunting pun memadai juga. Tak apa, boleh juga. Sebab apa lebih afdal? Dalam hadis Nabi SAW doakan, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang cukur kepala. 2-3 kali dia doa. Sahabat kata wal muqassirin, orang yang gunting rambut kata. Akhir sekali barulah dia kata wal muqassirin, orang yang gunting rambut kata. Mana 2-3 kali dia doa untuk orang yang bercukur. Gunting itu sahabat sebut, lepas tu baru dia sebut. Masuk jugalah. Tapi hak lebih afdalnya cukur. Pasal apa cukur di situ baik? Lebih menampakkan kehambaan, lebih menampakkan kerendahan diri, lebih menghuduhkan rupa pada masa tu. Betul-betul jadi macam hamba, macam budak. Sebab orang hamba abdi zaman dulu dia cukur kepala. Cukur kepala. Dia tidak layak pakai rambut ni, sebab rambut ni comel. Dia huduh. Begitu juga pakaian yang tidak berjahit,
Biar betul-betul nampak kehambaan dia tu. Itu tujuannya syukur. Ini disebutkan Muawiyah kata, saya gunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya gunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Marwah bi Mishqasin. Muawiyah kata dia yang gunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan gunting itu. Ibnu Abbas kata itu tidak menyokong kamu. Itu mana menentang kamu. Sebab Muawiyah ni serupa dengan Sayyidina Uthman, serupa dengan Sayyidina Umar, melarang orang melakukan tamattu'. Terutama fasahkan haji kepada umrah tu memanglah larang benarlah waktu tu. Melakukan haji tamattu' pada bulan haji ni pun. Melakukan umrah pada bulan haji. Yang ni buat haji tamattu'. Hak ni pun mereka larang. Sedangkan ni Ibnu Abbas kata ini bercanggah dengan pendapat kamu. Hak ni Nabi SAW ada ni buat ni. Begitulah dia kata. Nabi SAW buat apa ni, umrah ni ada ni. Dan kamu sendiri kata kamu gunting rambut dia. Bagaimana kamu kata tak boleh pula buat umrah pada bulan haji? Dan Nabi SAW pergi buat ni pada bulan Zulqa'dah. Ini bulan haji lah. Itulah, ini bukan menyokong kamu. Yang kamu duduk larang tu. Sedangkan kamu kata Nabi SAW pergi buat umrah, lepas tu kamu gunting rambut. Mana kamu sendiri menyaksikan bahawa Nabi SAW telah buat umrah. Baiklah. Lepas tu asal lagi ni lagu tu juga, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW gunting rambut dalam buat umrah tu. Umrah mana ni? Sebab kalau dalam apa ni, hak sekali dengan haji tu, hak akhir sekali tu dia buat tu, waktu dia cukur kepala. Dan di Mina, bukan di Marwah. Di Marwah ni menunjukkan dia buat umrah. Umrah mana? Kalau nak kata umrah ni umrah pada Hudaibiyah pada tahun yang ke-6, jelas bahawa Muawiyah belum Islam lagi pada ketika itu. Macam mana dia gunting rambut Nabi? Kalau pada tahun yang ke-7, iaitu umrah qada, setengah ulama kata tidak, dia tidak Islam lagi juga pada masa itu. Lepas pada umrah qada tu barulah dia Islam. Ni pada tahun yang ke-8 ni. Dia pada tahun yang ke-8, setengah ulama kata. Tetapi bagi anda lebih nampak ni umrah qada ni, pada umrah qada tu pun dia sudah Islam dah. Pada umrah qada tu dia sudah Islam dah. Dalam riwayat yang satu lagi ni, Muawiyah tengok Nabi SAW tu digunting rambut dia ketika di Marwah. Tadi dia kata dia gunting sendiri. Boleh jadilah ada beberapa orang gunting termasuk dia, lepas tu dia tengok orang lain pula. Sebab tadi kalau kita tengok, qasartu min ra'si, saya gunting sebahagian dari rambut. Min itu min litab'id, bukan maknanya dia gunting semua. Sudah menunjuk dah dia tidak gunting semua. Sebahagiannya dia gunting. Sebab apa? Masing-masing itu nak khidmatlah kepada Nabi SAW. Kalau dia gunting semua, tak ada lah peluang untuk orang lain. Baiklah, harus melakukan haji tamattu' dan qiran. Ini bolehlah, seperti dulu pun sudah kita sebut dah, banyak kali dah jumpa yang seumpama ini. Boleh melakukan haji tamattu' dan haji qiran. Lepas tu dalam hadis disebutkan haji tamattu'nya di mana? Kami ihlal haji mula-mula tu, lepas tu Nabi SAW suruh fasakh. Itu sudah ada tamattu' dalam situ tu, suruh fasakh. Lepas pada tu ini Jabir ni, riwayat Jabir. Ada orang mari, dia kata Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih pendapat tentang mut'ah. Jabir berkata, kami melakukannya di zaman Nabi SAW dulu. Bukan bersama Nabi, ni Nabi sekali buat, tidak. Di zaman Nabi SAW. Kemudian Umar larang, kami pun tak saya buat lah. Ini ada juga yang macam tu. Apabila dilarang, dia berhenti, ada juga. Kemudian hal lain-lain itu sepuluh dulu lah juga, tak perlu itu.
Ini bab berkenaan dengan cuma ni haji qiran. Dia akhir bab ini dia ada sebut Nabi SAW Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, pasti Ibnu Maryam. Ibnu Maryam itu siapa dia? Nabi Isa lah. Nabi Isa pasti. Lam tu, lam takkid itu. Nun tu pun nun takkid juga tu. Nun taukid juga. Dua kali makna menguatkan. Pasti. Benar-benar. Itu makna benar-benar. Sesungguhnya benar-benar Ibnu Maryam akan elal haji ataupun umrah, ataupun melakukan kedua-duanya. Kalau melakukan kedua-duanya artinya membuat haji qiran lah. Itulah yathniyannahuma. Ataupun buat haji atau umrah suku-suku, kita kata haji tamattu. Bermakna Nabi Isa ini akan turun. Orang yang mengatakan Nabi Isa itu tak turun, banyak sangat hadis ini. Dan hadis ini tidak boleh ditakwil. Kita nak takwil apa? Nabi Isa turun. Tak takwil dengan apa? Kebenaran tu. Orang-orang yang mentakwil itu dia kata kebenaran tu. Takkan kebenaran nak pergi tawaf Kaabah ke dia? Kebenaran nak buat umrah. Kebenaran nak buat umrah atau nak haji tak pernah sabar tu. Sebab itu tak lagi. Sebab itulah Anwar Shah Kashmiri dia kumpul dalam satu kitab namanya At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih. At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih, iaitu penjelasan tentang mutawatirnya hadis-hadis berkenaan dengan turun Nabi Isa. Mutawatir. Memang ada ulama yang mengatakan tak turun gitu gini. Tapi macam mana dia buat dengan hadis-hadis ni? Dia takwil lah. Dia takwil bagaimana? Di antara takwilannya kebenaran akan turun, pertolongan Tuhan akan turun. Apa pertolongan Tuhan nak buat haji qiran, buat apa dia? Tak ada makna tu. Takwil pun biar boleh pergi, biar ada alat cara nak takwil. Kalau takwil tu siapa lari jauh, tak pernah sabar tu. Tak boleh kau dia kata kebenaran akan turun, pertolongan Allah akan turun. Tak boleh kau kata lagu. Apa yang setiap kali banyak ni Anwar Shah Kashmiri buat mari 100 lebih hadis. 100 lebih hadis. Pasal banyak tu hadis yang sahih-sahih. Macam mana kita? Dia sebut dengan jelas Nabi Isa akan gini. Padahal Al-Quran pun ada sebut, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan pasti akan beriman dengannya sebelum mati. Bila sebelum mati? La yu'minan itu akan datang, bukan telah beriman. Bila? Sebelum mati. Maknanya dia tak mati lagi. Berdasarkan ayat tu. Patut ahli kitab lagu mana? Takkan semua kena pakik belakang. Waktu dia ditimbulkan kemuskilannya. Hak mana-mana mati dah. Pakik dia. Dia suruh beriman dengan Nabi Isa. Tidak. Hak mana-mana hidup tu lah. Bila Nabi Isa mari, dia sendiri patah salib. Dia sendiri mengharapkan makan babi. Sebab apa pokok Kristian ni tukar agama dia. Banyak perkara lah yang dia buat. Supaya apa? Supaya Kristian. Kita tengok pun sekarang ni orang duduk berlawan 2-3 agama ni yang besar. Hak susah ni. Islam, Kristian, Yahudi. 2-3 agama ni. Lepas tu ketika Nabi SAW sebut ni tentang Nabi Isa apa ni, tak ada lagi perang Israel ke apa, tak ada. Tak tahu mana. Orang Yahudi kau tak ada daripada kawasan tu. Akhirnya tak ada. Di Jazirah Arab tak ada. Dan dia tak ada negeri pun. Israel itu baru yang ada. Sebelum pada tu tak ada. Kalau kita tengok kepada Nabi SAW royak ni, Nabi Isa ni akan mari di kawasan tu, akan turun di kawasan tu. Lebih nampak ni sekarang ni, lebih menyokong bahawa Nabi Isa tu akan turun. Dan akan turun tempat tu. Sebab situ tempat krisis ni. Situlah tempat punca segala-galanya. Lebih munasabah. Dulu payah tu tak faham. Setara dulu tak faham tu pun ulama-ulama terima dah hadis-hadis ni. Sebab apa? Dah dia royak lagu tu lah. Kita tak faham lagi, biarlah kita tak faham tu. Akan datangnya ada lah tu. Gitu. Dalam masalah ni tak boleh nak takwil. Anda tak berani nak takwil. Orang yang nak takwil tu ikut dia lah waktu tu. Tapi takkanlah macam ni. Dia kata dia akan buat haji. Buat haji apa? Kebenaran. Pertolongan Allah. Nak buat haji apa? Buat haji qiran. Pertolongan. Tak sesuai. Itu tak lagi tu. Jelas sangat sebut. Dia takut begini. Dia takut kalau Nabi Isa turun tu maknanya menghapuskan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak. Dia menguatkan.